Okey, selamat petang. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua yang ada menyertai CME Keselamatan Kebakaran dan Tempat Kerja ya. Jadi pada hari ini adalah tanggungjawab saya. Saya adalah terlebih dahulu saya kenalkan diri saya Muhammad Rohaizah Azman, Ketua Penyelidik Hospital Sarana Aminah Johor Bahru, dan juga saya merupakan merangkap sebagai FSO Fire Safety Officer. Okey, keselamatan kebakaran di tempat kerja ni biasanya banyak tempat dari segi polisi kebakaran adalah berbeza mengikut tempat masing-masing ya. Termasuklah dari segi action card dan sebagainya. So baik, saya akan mulakan dengan basically alat penentang bagi rintangan menentang kebakaran aktif dan pasif dan sebagainya lah, sebelum kita pergi kepada polisi HSAJB, polisi kebakaran yang sedia ada kita dah buat lah. So objektif polisi kebakaran ni, pelan tidakkan kebakaran. Saya mesti difahamkan semua tempat mesti ada pelan lantai kebakaran masing-masing sebab penting sebab di pelan lantai tu semua sendiri ada dilukiskan atau diletakkan gambar fire extinguisher di mana, exit door di mana untuk kemudahan kita keluar jika berlaku apa-apa kecemasan kebakaran lah. So, objektif ini diwujudkan sebagai semua anggota mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas menggunakan peralatan penentang kebakaran dengan menerapkan budaya pencegahan kebakaran. Sedia maklum, bangunan Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, terutama bahagian induk dan bangunan-bangunan ini adalah bangunan yang kita kategorikan bangunan yang berisiko tinggi untuk berlaku kebakaran sebab bangunan lama ada hampir dalam 90 hingga 100 tahun. So, memerlukan maintenance yang tinggi dan sebagainya. Jadi, setiap kaki tangan atau penghuni bangunan haruslah berupaya mengesan dan memadam kebakaran di peringkat awal serta memberi bantuan penyelamat apabila berlaku kebakaran. So, in meantime, keadaan selamat dari segi bahaya kebakaran pada setiap masa hendaklah dikekalkan. So, ini adalah ahli jawatan kuasa pengurusan bencana dalaman. Seperti yang anda lihat ialah pengarah operasi bencana adalah pengarah hospital, koordinator pengurusan sumber manusia adalah timbalan pengarah pembinaan. Kemudian kita ada koordinasi operasi klinikal, koordinator operasi pentadbiran, penyelaras bilik gerakan bencana dan sebagainya lah. Jadi antara ahli jawatan kuasa yang dilantik menguruskan bencana dalaman. Baik, definisi pencegahan kebakaran. Kita bagi pada definisi pencegahan kebakaran secara basic asasnya adalah langkah awal yang mesti diambil mengelak api kebakaran daripada berlaku dan juga langkah awal bagi mengelak kebakaran berlaku bermula daripada merebak kepada peringkat tidak boleh dikawal lagi. Sebaik-baiknya adalah kita mencegah kebakaran tu. Nanti daripada slide ni ada beberapa slide yang kita akan maklumkan lah pencegahan tu yang macam mana. Contohnya tidak menghalang laluan pintu, pastikan penyusunan barang tu dalam keadaan tempat ikut konsepsi yang sebagainya lah. Dan di sini saya bentangkan peralatan pencegahan kebakaran. Ini penting sebab pihak berhubungan telah pun meletakkan alatan penentang kebakaran. So adalah penting setiap orang di antara kita ni semua untuk gunakan peralatan tersebut untuk pencegahan kebakaran. So contoh perlindungan aktif ialah sistem perlindungan kebakaran yang dipasang tetap di bangunan untuk mencegah, mengawal dan memadam kebakaran secara manual dan automatik. Nanti ada slide seterusnya apa yang dikatakan perlindungan aktif dan apa yang dikatakan perlindungan pasif. Untuk perlindungan aktif, sistem perlindungan kebakaran yang terdapat pada struktur sesebuah bangunan berfungsi untuk menyekat api dan asap dari merebak agar penghuni dapat berlindung. Menggunakannya sebagai laluan keluar dan tempat yang selamat untuk menempatkan peralatan ketika melawan kebakaran. Ini contohnya macam pintu penghalang api lah yang warna merah hanya bertahan selama 4 jam ya. Jadi anda tidak digunakan untuk menyandar dekat pintu tu lah. Okey, jenis perlindungan aktif. Ini contohnya alat pecah kaca. Ini wajib. Semua orang kena beritahu alat pecah kaca ni. Sebab kenapa? Alat ini beroperasi secara manual dengan cara memecahkan kaca pada sistem. Sini saya nak bagi tahulah, kalau nak pecahkan alat perlindungan pecah kaca ni sudah je gunakan benda yang keras. Jangan guna tubuh badan kita. Maksudnya ada setengah gunakan siku atau sebagainya, dia boleh menyebabkan kecederaan sebab dia kaca So kalau boleh gunakan benda yang keras, maknanya sepatu, kasut dan sebagainya.
So alat pengesan haba ini memang terdapat di mana-mana tempat, termasuk di tempat ofis anda ke dekat ward dan sebagainya. Ia akan mengaktifkan sistem amaran kebakaran apabila mengesan haba dan suhu tertentu di peringkat awal kebakaran. So alat lain, jenis perlindungan aktif yang lain adalah alat pengesan asap. Yang ini ia beroperasi secara automatik yang mengesan benda ni yang yang akan dapat tahu sistem amaran kebakaran ni dia adalah dikesan oleh Medivest. Mereka ni ada satu bilik, dalam bilik tu dia ada kawalan untuk perlindungan aktif. So dekat situ mereka akan detect sama ada sebagainya. So untuk confirm tu mereka akan hubungi ada tak berlaku apa-apa. So mereka akan bertindak dan kita akan dapat makluman awal melalui AA14 atau panggilan telefon. Jenis-jenis perlindungan lain untuk perlindungan pasif ialah antaranya tangga terlindung, koridor terlindung, pintu rintangan api. Ini yang saya sebutkan pintu rintangan api yang berwarna merah agak tebal. Tapi bila kita nak keluar, kita boleh tolak keluar. Bila nak masuk balik, tak boleh. Memang diciptakan sebegitu rupa sebab kita tak nak kita terperangkap balik dalam tu. So, pintu rintangan api ni, please bear in your mind, ianya hanya bertahan selama 4 jam saja. By right, kalau seboleh-boleh keluarlah lewat koridor terlindung atau sebagainya lah. Ruang akses menentang kebakaran dan tiada lift bomber. Ni kebanyakan dalam fire drill kita tengok kadang-kadang ada yang tolak pesakit terus masuk dalam lift. Tak dibenarkan anda akan terperangkap. Sebab bila pengaktifan loceng kebakaran, automatic, electrical dan lift semua akan terhenti serentak. So please lah jangan guna lift apabila berlaku kecemasan kebakaran atau loceng tidak aktif, jangan, sebab dia akan automatically akan hentikan lift tu sekali. So saya nak pergi kepada sistem pilih bomber hydrant. Yang ini pentingnya sebab kenapa terdapat 3 jenis hydrant di gedung, hydrant halaman dan hydrant kota. Kita semua lebih kepada hydrant halaman. Maknanya di luar tempat mana, dekat parking atau di mana-mana tempat yang kita katakan berisiko. Kalau anda lihat yang terbaru kini warna kuning hydrant tu adalah gambar yang akan saya tunjukkan. So kenapa ini penting? Sebab saya tak nak ada kereta yang parking bersebelahan dengan pilih bomber. Sebab apabila you block dengan kereta dekat kawasan sistem pilih bomber tu hydrant, bagaimana bomber dengan lori sebesar-besar tu nak gunakan air untuk pemadam api. So oleh yang demikian ia akan menghalang bomber tersebut untuk mendapatkan air untuk memadamkan api. So jangan ini yang kita jumpa lah. Ini di kawasan quarters. Contohlah. Kalau boleh jangan macam ni sebab nasiblah siapa yang parking kat situ, berdekatan kat situ, kalau ditolak dengan lori bomber, ambillah. Sebab ni penting kebakaran kita tidak dapat jangka. Di luar kawalan kita. Sebab tu kalau ada berlaku, tolong elakkan jangan parking berdekatan dengan water hydrant. Right, kena pasti benda ni selain daripada hydrant tu kita ada glong hose atau hose reel yang ada dia hidrolik. Untuk glong hose adalah berkebolehan meluahkan air atau memasukkan air 0.4 sesaat sejauh 6 meter dari nozzle-nya dan 3 hose boleh digunakan serentak. Tekanan 200 kPa adalah diperlukan dan dinozalkan sekiranya saluran bekalan biasa tidak boleh membekalnya, alat pengepam perlu dipasang. So ada alat pengepam dia lah. So kat sini kita boleh laras secara banyak, siraman ataupun pencetan pantas dan sebagainya lah. So ini adalah tangki air yang mana setengah tempat dari hospital ini kita adalah benda ni. Kita allocate benda ni untuk bantuan air. Sebab nak harapkan lori bomber berapa puluh liter, berapa ratus liter je yang dia boleh harapkan lah. So selebihnya akan menggunakan tangki air yang sedia ada di hospital ini. Okey, jenis-jenis pemadam kebakaran. Sila lihat pemadam api sebut kering ABC berat 12 kilogram dan ada jenis 3 kilogram dan warna merah. Yang ini banyak tempat makmal, ward dan juga pejabat boleh menggunakan benda ni. So boleh digunakan sekali sahaja. So ni antara klasifikasi api. Kalau kelas A, ni jenisnya bahan yang mudah terbakar, yang dapat terbakar merupakan bateri berserat, kayu, kertas, kain, karet dan juga plastik. Tempat lap kain yang berminyak pada tempat. Cara penjagaan kebakarannya adalah tempatkan lap kain yang berminyak pada tempat yang tertutup dan terpisah. Cairan yang dapat tu kelas B dan kelas C lah, bahan elektrik dan sebagainya. So ni jenis-jenis pemadam lain adalah pemadam api sebut kering ABC ni berwarna biru 12 kg dan juga
atau ada jenis 3 kelebihan warna biru dipadamkan sama jenis A, B, C dan C. Boleh digunakan sekali dan perlu perhatian juga sebutnya boleh merosakkan logam, enjin dan badan kenderaan. Berbahaya kepada makanan. Seterusnya, pemadam api carbon dioxide. Saya rasa ni paling banyak di makmal lah ataupun di tempat critical ward, ICU dan sebagainya. So, jenis api ni boleh dipadam api dari peralatan elektrik. Sedia maklum di makmal dan juga di bahagian ward ICU critical ward. Area mereka banyak menggunakan peralatan elektrik, syringe pump atau sebagainya, ventilator dan lain-lain lah. Tidak sesuai untuk persekitaran terbuka. Ia lebih kepada tertutup ya. So, di sini saya melalui polisi ini juga kita tekankan tanggungjawab anda sebagai pekerja atau petugas yang bertugas di HACCP. Sila ambil maklum dan pastikan kawasan sekeliling anda, tempat petugas anda tidak menghalang atau mengunci pintu tangga atau laluan keluar kecemasan. Khususnya semasa waktu pejabat dan semasa ada orang di dalam bangunan. Kalau let's say pintu exit keluar tu anda kunci, pastikan di sebelah pintu exit keluar tu ada satu kotak yang terletak kunci untuk dibuka. Alright. Tidak membawa bahan yang mudah terbakar, meletup dan mengeluarkan gas beracun sewenang-wenangnya ke dalam wad tanpa kawalan atau tanpa langkah-langkah keselamatan tertentu. Cecair mudah terbakar, ether, alkohol, metallic spray dan solvent perlu dihadkan kuantitinya di wad atau di makmal, disimpan di tempat yang jauh punca yang boleh menyebabkan kebakaran. Sebab tu penting bagi sesiapa individu yang bertugas di makmal, mereka kena senaraikan jenis-jenis bahan-bahan sebab makmal ni banyak menggunakan asid-asid lain, asid-asid solution yang lain lah. So dari situ mereka perlu melistkan nama-nama bahan yang digunakan di makmal untuk tujuan supaya if emergency cases dia boleh pilih jenis pemadam api yang bersesuaian mengikut cecair yang digunakan di makmal untuk dipadamkan. So kebersihan bangunan, ini penting. Of course accommodation, bila you duduk dekat situ, of course kena teratur good housekeeping untuk mengelakkan daripada berlakunya kebakaran. Please make sure that kain-kain buruk, kertas-kertas, buku dan majalah lama perlu dibuang. Tidak menghalang dan menganggarkan fungsi alat pemadam api seperti menutup injap sistem pancur basah. Tak boleh ya, kalau benda tu terbuka, biarkan terbuka atau menghalang akses daripada alat pemadam api dengan menempatkan perabot-perabot dan alat di hadapan. Sini macam pintu rintangan api saya ada nampak dekat orang mana, saya tak pastilah tapi saya perasan dia letak katil-katil pesakit. Kalau sementara tak apa, tapi kalau katil tu katil untuk dilupus, itu bahaya. Sebab pintu untuk exit keluar mesti ada. Jangan ada satu pintu je untuk keluar, habislah. Mesti ada kedua pintu. Pintu masuk dan pintu keluar. So tanggungjawab anda lagi selain ni adalah peraturan kawalan keselamatan stor perlu dipatuhi. Berapa tinggi nak simpan alat stor, berapa rendahnya dia nak simpan, kena ikut peraturan tersebut. Dan adanya peraturan pengandalan bahan-bahan mudah terbakar perlu dipatuhi. Sekali lagi saya ulang, kena ada list-list bahan-bahan yang mudah terbakar di situ untuk kita buat safety precaution kat situ. Dan ni termasuk juga dengan tong-tong tangki oksigen yang ada letakkan dan ditempatkan di ward masing-masing. So perlu ada tanda mudah terbakar atau sebagainya. Dan saya dapati, saya harapkan juga jangan ada di kalangan kita yang masih lagi mempraktikkan membuka tangki oksigen yang ada balance sedikit, dibiarkan terbuka bukan secara tertutup, terbuka. Tapi kalau naikkan tak boleh sebab boleh menyebabkan pemangkin api, boleh menyambar. Kalau orang lalu-lalang merokok tu, oksigen dibuka, dia boleh menyebabkan kebakaran. Peraturan keselamatan elektrik perlu dipatuhi. Laporkan kepada Medivest alat elektrik punca kuasa elektrik daripada wayar yang rosak atau terdedah. Gunakan air elektrik dan sistem pendawaian yang diluluskan. Jangan membebankan overload litar elektrik. Maklumkan kepada pihak Medivest untuk tindakan lanjut. Maksudnya di sini kalau contohnya bangunan tu ada dinding plywood yang mereka diallocatekan ada plug dekat situ. Dan dia pakai bukan direct plug tapi dia pakai extension plug. Lepas tu dia plugkan lagi. Itu tak digalakkan. Sebab tu plywood kayu dia boleh menyebabkan sources untuk mudah terbakar. So kalau boleh jangan guna, orang kata jangan guna extension plug lah.
directly kat situ lah. Sebab dia punya kapasiti tu berbeza. Kalau dinding tu mungkin terus ke bumi. Mana-mana pintu keluar mekanisme automatik hendaklah dibuka jika berlaku kerosakan kuasa atau penghidupkan kuasa semata berlaku jika ada. So pasti make sure kan jika berlaku benda tu, pintu automatik yang guna sensor lalu lalang tu dibuka. Memastikan papan tanda dilarang merokok, tempat berkumpul, arah berkumpul, jalan mati dan arah keluar. Ni semua dalam pelan lantai dipamerkan di setiap bahagian. Ada tak benda-benda tu? Cuma semak balik semak balik di kawasan tempat kerja anda Ini penting. And then dalam polisi kebakaran ini, kita ada letak kepada 3 tahap kebakaran. Tahap pertama, kebakaran terkawal atau setempat. Let's say, katakan benda tu berlaku di kawasan bilik makan, pantry. So, satu tempat je lah. Itu tahap 1 kebakaran terkawal dan anda mampu memadamkan api tanpa mengganggu perkhidmatan unit jabatan tersebut. Sikit je, sekejap je, dah mati api. Itu kira tahap 1. Tahap 2, kebakaran tidak terkawal dan pengungsian terhad ke bangunan terlibat. Maknanya satu department tidak berjaya dipadamkan oleh kaki tangan hospital dengan menggunakan alat tersebut dan pesakit kaki tangan perlu dipindahkan ke kawasan selamat. Arahan ini dikeluarkan oleh ketua lokasi atau insiden. Siapa? Sister atau matron. Anggota yang bertugas waktu itu sekiranya api tidak dapat dipadamkan. Please bearing into mind untuk saya ingatkan, action card yang ada di setiap waktu boleh diguna pakai. Tetapi sebagai konsep untuk your guide atau baseline. Dalam kad tu dia ada senarai, penyelamat 1, penyelamat 2, penyelamat 3. Yang saya syorkan di sini, bila ada benda-benda macam tu, hendaklah dijalankan secara serentak. Bukannya kata, okey saya penyelamat 2 ni, saya ni. Kena tanya siapa yang ada ketua kat situ, dia kena instruct. Let's say, yang jumpa kebakaran tu cubalah padam api. Yang kedua tu, yang ada kat situ tu, nombor 2 tu pun telefon operator. It's just your baseline supaya kita tidak panik lah. So, action card yang ada di situ membantu anda untuk guide saja. Dan terpulang kepada mana-mana hospital pada tempat lain yang bersesuaian untuk ikut action card masing-masing. Tahap 3, kebakaran tidak terkawal dan melumpuhkan perkhidmatan hospital. Ini besarlah satu bangunan. Melibatkan lebih dari satu bahagian kawasan. Kebakaran yang memerlukan pengungsian lebih satu bangunan serta melumpuhkan perkhidmatan hospital. Maknanya perkhidmatan biasa itu terganggulah. So daripada sini, kebakaran hospital diaktifkan oleh pengarah hospital untuk pengungsian penuh bangunan dan bilik gerakan akan diaktifkan. Semua ketua-ketua jabatan akan melapor diri di bilik gerakan tersebut. Alright, saya suka ingatkan pengaktifan pelan bencana kebakaran. Ini yang memang wajib kita kena ikut pengaktifan pelan bencana kebakaran. Kalau berjaya dipadamkan, kalau tengok situ api berjaya dipadamkan, ia kena maklumkan kepada ketua jabatan atau unit, fire safety officer, jurutera. Bagaimana cara tu? Menghubungi operator. Nanti kita akan pergi dia punya, ada chat yang saya sediakan, yang pihak hospital sediakan, 7P. Okay? Kalau tidak, so dia buat pengumuman api-api. Tak payahlah guna simbol-simbol lain. Terus saja jera api-api. Jadi pengalaman kita sewaktu tu masa di PP1, right? PP1 ke PP2 PP1. Mereka sebut eja api-api secara automatik. Kita dapat bantuan daripada waris pesakit itu sendiri, semua dikeluarkan dan berjaya diletakkan di tempat di koridor lah. So then telefon bomba 999 atau speed dial 6631 dan selamatkan serta evakuasi pesakit. Pada ketika itu hendaklah aktifkan pelan bencana jabatan dan unit masing-masing berkurang. Sebab tu penting pelan lantai. Dalam keadaan kalut atau sebagainya, you boleh tengok dengan pelan lantai tu kalau dibuat warnanya, jalan keluarnya ke mana, semua nak kena pasti. Dan tahu dekat situ ada, kita simbolkan fire extinguisher tu berapa tempat, kat mana, berapa banyak. Kena tahu ya. So hubungi telefonis dengan extension 4444. Kenapa kita pilih 444? Sebab panggilan tu kita tak queue. Kalau kita buat 999 tu makan masa lah. So aktifkan sistem tersebut dan pasukan ERT dan Pro-Hospital dan pasukan lain akan dapat panggilan tu daripada Info Blast dan mereka diakan tidak. ICT akan SMS Blast selepas waktu pejabat dan tindakan telefonis. Selepas waktu pejabat adalah tindakan telefonis.
untuk waktu pejabat ICT yang akan SMS Blast. Ya. So setiap AJK dan setiap ERT akan terima info blast memaklumkan kebakaran tu di mana dan lokasi sebagainya. Dan kemudian yang berbalik pada tadi, laporan bertulis serta-merta daripada FSO, juruterus dan Verivet dan kawasan kebakaran ditutup bagi siasatan forensik bomba. Sebab tu saya suka ingatkan, kita punya parking adalah tidak teratur, berterabur ya. Suka cerita diingatkan, mohon anda semua yang mendengar pada petang ini maklumkan kepada rakan-rakan atau rakan sekerja anda supaya meninggalkan dekat depan kereta tu nombor telefon untuk dihubungi. Supaya kalau berlaku kebakaran apa yang kita keluar ni, kita akan rela untuk alihkan kereta. Kita kereta kena kemek, kena langgar dengan lori ambulan ke atau sebagainya ke, lori apa dengan ambulan dengan bomba ke sebagainya, bukan tanggungjawab kita sebab menghalang jalan untuk buat tu. Kalau boleh seelok-eloknya tolonglah letak nombor telefon dekat kereta tu supaya kita boleh nampak kat cermin tu, kita boleh call. Okey. Ini dia yang saya katakan pengaktifan sistem amaran kebakaran HCCJB 7P. Padam api dengan menggunakan fire extinguisher dan hose reel, panggil bantuan rakan setugas, pengungsian pesakit, selamatkan dan evakuasi pesakit. So, biasanya kalau evakuasi pesakit, kalau anda baca dalam polisi tu dia ada beberapa cara ya. Rencana kumpulan satu, pesakit boleh jalan dulu. Pesakit separuh berjalan, pesakit akan memulakan pertolongan sebaik mungkin. Dan ada cara perpindahan di akhir slide nanti. Dan pesakit yang langsung tidak boleh berjalan dan ambulatory yang perlu diberi pertolongan sewajarnya. Sama ada diangkat, diusung atau dipindahkan ke tempat untuk berkumpul. Dan kumpulan keempat, pesakit yang menggunakan sokongan peralatan perawatan. Maksudnya pernafasan, cardiac monitoring dan incubator. So ini semualah evakuasi pesakit dan penggera pecahkan break glass. Kecil ke besar ke kebakarannya, pecahkanlah break glass. Sebab kenapa? Ini penting sebagai signal utama yang anda akan dapat bantuan daripada sekeliling anda. Tak kira daripada depan bangunan, daripada sebelah bangunan, kena pecahkan break glass tersebut. And then buat panggilan, of course bomba, balai lakin, speed dia 6631, saya ulang lagi 6631, dan hubungi pengarah hospital melalui operator yang operator ni yang akan function hubungi kereta jabatan, hubungi pengarah hospital dan akan hubungi FSO, MECC, KPJ semualah melalui pengaktifan SMS Blast. Waktu pejabat adalah terdiri unit ICT dan ni kita ada tambahan untuk memutuskan bekalan oksigen. Maksudnya kat situ ada valve oksigen dalam setiap ward yang mereka gunakan untuk nebulizer, yang mereka gunakan untuk nasal prong. So dia kena tutup, putuskan bekalan oksigen AVSU. Yang itu adalah tindakan KJ atau penyelia jururawat atau siapa staf yang sedia ada di situ lah. Kemudian disusuli dengan pelaporan insiden kebakaran kepada pengarah hospital yang merupakan tindakan ketua jabatan. Alright, sila lihat slide seterusnya ialah tata cara memanggil bomba sebab speed dial 6631 tu berbelakin atau hotline 444. Ini yang HCCJ punya operator ya. Jika panggilan dibuat menggunakan telefon bimbit dial, kalau ada telefon bimbit saja boleh guna 0722434444. Itu talian terus kepada bomba lakin. Beri nama dan alamat hospital, beritahu lokasi kebakaran. Jangan tak bagi tahu lokasi kebakaran habis. Mana kita nak tahu? Beritahu senario atau jumlah penghuni bahan-bahan yang terbakar. Beritahu nama pemanggil. Semasa waktu melawat, pelawat perlu dinasihatkan berada bersama pesakit. Ini penting. Alright. Ini saya nak sentuh adalah jawatan kuasa pasukan tindakan kecemasan. Mana-mana tempat mesti ada pasukan tindakan kecemasan ERT. Mana-mana hospital pun mesti ada sebab itu yang diarahkan oleh KKM ni. Sila lihat peranan pasukan ERT hospital. Pasukan ERT adalah daripada di kalangan antara semua petugas yang ada di HCCJB. Mereka ini adalah yang terpilih atau yang dipilih oleh penyelia atau oleh mana-mana pihak lah. Kadang-kadang peranan pasukan ERT bukan sahaja terhad kepada evacuate. Ia juga sebagai auditor kebakaran di jabatan masing-masing bagi memastikan peralatan pencegahan dan pengesan kebakaran yang sedia ada di lokasi boleh dibuat penyelenggaraan secara berkala. Kita tak nak dia dah luput tarikh bila nak guna tak boleh pakai. Tak So sebab tu
antara peranan pasukan ART hospital ini sebagai auditor kebakaran dalam tempat sekeliling tempat mana mereka lah. Untuk maklumat anda, ahli ERT kita hampir 200 lebih. Right? Tapi itulah masalahnya banyak yang berpindah keluar, jadi kita terpaksa kena train lah. So dan seterusnya peranan lain adalah bekerjasama dengan AJK Audit Jawatan Kuasa Kesiapsiagaan semasa audit kebakaran peringkat hospital dan memastikan laluan kecemasan di lokasi tidak terhalang dan mudah dilalui dalam situasi kecemasan. Peranan ART yang lain sama tidak sebagai first responder memastikan tindakan awal menyelamatkan nyawa dan mengelakkan kecederaan semasa berlakunya kebakaran di mana-mana lokasi di dalam hospital. Ada juga setengah tu terus masuk terpa, dia tahu dia fire extinguisher kat situ, dia nampak, dia bantu padamkan api. Sekiranya tiada anggota ERT, so peranan ERT akan diambil alih oleh ketua jururawat pekerja oleh jabatan atau unit. Juga ERT adalah menyekat api dari marak untuk mengurangkan kerosakan harta benda di mana-mana kawasan di hospital. Okey, macam mana pasukan ERT ini diaktifkan? Ialah melalui telekomunikasi seperti panggilan telefon, infoblast dan juga pesanan ringkas. Justru itu setiap anggota ERT perlu mengemas kini nombor telefon di unit ICT. Sila ingatkan kepada rakan-rakan pekerja anda, setiap unit atau ward mesti ada seorang ERT, seorang, dua ERT, tiga orang sebagainya lah. Pasukan ERT sentiasa bersiap sedia menerima panggilan selepas waktu kerja jika diperlukan di bawah arah pengarah hospital. Sekiranya tiada anggota ERT semasa kejadian, pasukan ERT di lokasi berkamperan akan diaktifkan. So maknanya ERT tidak terhad kepada kawasan tempat keliling kita, tapi tempat-tempat di depan, di belakang, kiri dan kanan dan juga departmen lain turut diaktifkan. So sebab itu penting bila berlaku kebakaran kena hubungi operator. Dan operator akan hubungi FSO, pengarah, timbalan dan sebagainya dan serta aktifkan ERT. Do not ever, jangan sampai kita communicate antara kita tapi kita tak telefon operator. So macam mana nak dapat bantuan tu? And then second one is very important untuk break glass. Right. So far ada yang berlaku kebakaran tapi break glass tu tak dipecahkan lah. Right. So kita tak boleh dapat signal atau bantuan daripada luar lah. So pasukan ERT kena pasti semasa kebakaran melalui pemakaian vest. Right. So sebab itu kita ada sebagai MSO pun salah satunya mewujudkan kawalan keselamatan kebakaran. Maksudnya tempat yang sementara di mana semua ERT terbabit akan berkumpul di situ dan kita akan serahkan vest dan menjalankan tugas-tugas seperti diarahkan oleh ketua insiden. Ini adalah senarai ketua lokasi bangunan induk. Ini memang dah termaktub dalam polisi kita. Lihat. Antenatal, ginekologi, ketua lokasi adalah ketua jabatan bagi ward atau lokasi terlibat, pengusian adalah penyelia jururawat kawasan, ketua insiden adalah ketua jururawat. Dalam polisi tu dia akan bentangkan lebih jelas berkaitan fungsi-fungsi dan peranan ketua lokasi, pegawai pengusian, ketua insiden. Saya ambil contoh yang ada dia lah untuk yang just for you nak tahulah benda ni. Nak tahu lebih lanjut, kenalah baca polisi kebakaran tu. Right? So, ni antara yang saya ambil. Saya petik ketua lokasi. Mengetahui pasukan sewaktu berlakunya kebakaran setempat. So, dia akan menyediakan pelan lantai laluan kecemasan di lokasi. Sebab tu kena tampal kat situ, dia kena boleh tarik untuk lihat benda tu dekat tempat situ. Membuat pemantauan berkaitan keselamatan kebakaran lokasi masing-masing. Ini penting kalau dia buat sesetan kebakaran, selepas kebakaran, dia akan tengok benda ni. So, ada tak PPM tu dibuat? Ada ke request untuk tank tu diganti atau sebagainya? Memastikan sistem perlindungan pencegahan terdapat di lokasi berfungsi dengan baik dan mengenal pasti keperluan meningkatkan tahap keselamatan kebakaran di lokasi masing-masing. Maksudnya, kalau ada benda terhalang tu, janganlah ada benda tu tarik letak tempat lain. Bertanggungjawab memastikan semua bilik berpotensi dikunjungi oleh pesakit dan waris diperiksa dan dipastikan kosong. Menggerakkan ART di lokasi tindakan awal sementara menunggu bantuan.
So ketua lokasi juga akan bahagikan tugasan bantuan. Macam let's say kalau ada 7 orang kat situ, 2 orang tu bantu evacuate, 2 orang untuk pastikan tengok setiap bilik atau setiap ada orang lagi ke nak dikeluarkan ke, yang ke 2 orang lagi untuk melihat memeriksa ada tak mangsa-mangsa yang tertinggal kat bilik air dan sebagainya. Sekiranya kebakaran dapat dikawal, laporkan kepada FSO, jurutera Medivest dan juga pengarah hospital. Yeah. Pegawai pengungsian, ni membantu dalam proses evakuasi pesakit. Angkat macam mana, semi kritikal, macam mana nak angkat, nak bawa, nak usung dan memastikan pengungsian dapat dilakukan dengan cepat dan teratur. Mengenai pastikan peralatan dokumen BHT pesakit, roster dan senarai wad-wad lain berkenaan dan benar diselamatkan. Sebab tu fokus juga kepada mengeluarkan alat-alat elektrikal seperti ventilator, alat-alat bantuan pernafasan atau sebagainya lah. Untuk ketua insiden, jika kebakaran berlaku, operasi kawalan kebakaran di lokasi akan diketuai oleh pegawai menjaga unit tu. Dan memastikan pihak bomba dihubungi dan talian terus bomba lakin di talian tersebut. Okey, ini adalah tempat berkumpul pesakit bergantung pada tahap kritikal. Dulu-dulu sebelum 4 tahun lepas kebakaran di ICU Selatan, semua bertumpu ke Jabatan Kecemasan. Rentetan daripada tersebut, polisi ini telah menetapkan tempat-tempat berkumpul pesakit bergantung pada tahap kritikal pesakit untuk tempat yang ditentukan, lokasi berkumpul. Contoh kawasan kebakaran bangunan induk. Jika terlibatnya kebakaran di ICU Barat, Neuro HDU, Cardio ICU, CICU, EPD, kat mana tempat lokasi berkumpul adalah di Blok A, Blok B, Blok C, Blok D. Jangan semua bertumpu ke Jabatan Kecemasan. Tolong ya. Benda ni ada dalam blok polisi kebakaran HSCJP. Di sini kawasan kebakaran jika berlaku kat Dewan Bedah, kat mana nak berkumpul pesakit-pesakitnya dan juga staf-stafnya dekat Dewan Bedah LND, Brain Suite dengan Poli OT dan hospital lain. Kawasan kebakaran lain, Dewan Bedah LND kat mana? So dia akan berkumpul dekat bangunan induk. So these are the teknik pemindahan pesakit ketika berlaku kebakaran. Ada agak nak buat style macam ni ke? Blanket drag. Boleh buat ke? Ini terpulang lah. Macam mana kita nak guna, nak pindahkan pesakit tu lah. Yang ini paling ramai, saya tengok paling ramai guna. Seorang dan 2 orang. Tapi paling banyak yang kat tangga tu dia angkat macam tu lah. Agak mudah sikit lah. So yang ini dia turunkan tu dengan dia punya tilam tu, ni apa kaedah bunuh pesakit di tangga untuk pesakit yang tak boleh berjalan atau critical non-ambulatory. Dan ini adalah contoh swing carry, kaedah yang membawa pesakit secara memusing. So kebakaran yang pernah berlaku tragedi di unit rawatan rapi ICU yang berada di tingkat 2 hospital pada 25 Oktober 2016. Siapa yang lama kerja sini tu adalah saat kebakaran macam itulah. Dan yang tu pasti kita pula ada berlaku kebakaran di wad perubatan perempuan 1 Hospital Sultan Aminah 2.50 petang berjaya dikawal. Ini dibantu oleh abang-abang polis bantuan. So, apa berlaku kat situ ialah berlaku kebakaran melibatkan patient bed headside. Patient bed headside. Maksudnya dekat bed patient tu yang tempat tekan loceng bantuan nurse. Lepas tu dekat situ tempat bed tu ada oxygen sources, ada apa lagi yang ada oxygen, carbon oxygen, CO2 macam tu lah. Benda-benda tu yang menyebabkan kebakaran punca kebakaran di situ. Yes. Sebelum tu saya nak panjangkan perkara ni. Yang disebabkan rentetan kebakaran PP1
Di sini ini yang saya nak maklum. Ini penting everybody must know. Kita ada buat prosedur operasi standard bagi keselamatan kebakaran hospital di negeri Johor. Jadi we all sit down to all together dengan IR, jurutera dan juga pengarah-pengarah yang ada terlibat bagi LNP apa semua dan beberapa agensi lah. Di sini adalah termaktumnya edaran prosedur operasi standard bagi keselamatan kebakaran hospital di negeri Johor. Maknanya tidak tertakluk pada HKCJB saja, tetapi pada semua hospital di negeri Johor. So yang ini penting sebab dekat situ dia ada list down kan prosedur apa yang paling penting lah, faktor penyumbang dan juga punca kebakaran. Let's say macam faktor elektrik, pendawaian elektrik yang dilakukan orang yang tidak kompeten, pemasangan wayar yang salah dan tiada pemeriksaan secara berkala. Sebab kadang-kadang bila kita komplain, let's say ini anggapan dah, to your axiom lah. Kita komplain, lepas tu Medibase mungkin datang and then dia tak turunkan bawa wayar hijau tu ke bumi. Sebab kalau kilat ke, petir ke, electrical static ke apa ke, dia mesti melalui ke bumi, dia tembak kat bumi. Tapi ada juga kata dia macam tergantung. So risiko kebakaran tu lagi bahayalah. Dan kegagalan membaiki peralatan elektrik yang telah rosak. Kalau peralatan elektrik rosak tu janganlah guna, janganlah baiki sendiri ya. So next, peralatan elektrik, please have a look kerosakan pendawaian, tiada pembumian pada peralatan elektrik, ketiadaan kerosakan komponen pelindungan elektrik jika terdapat arus berlebihan, contohnya fuse dan pemutus litar. Itu sebab kita tak boleh galakkan penggunaan extension plug. Plug yang dinding dah ada, you tambah lagi satu plug. Lepas tu dia plug in lagi 4-5. Tak boleh Penambahan plug elektrik oleh pengguna tanpa mengambil kira kemampuan pendawaian elektrik. Itu bahaya. Sebab sometimes ada jenis plug yang bukan pada siri, produk atau sebagainya. Tapi walau macam mana pun extension plug tak boleh kita guna kecuali di critical care. Faktor gas atau wad-wad, ni gas gas kebocoran gas di wad, pengalian tong oksigen, sila pastikan tempat yang betul, penyimpanan gas yang berhampiran dengan bahan mudah terbakar tu kena jauh sikit, mudah alih dan jauh dari api. Stop penyimpanan gas perubatan tidak mengikut spesifik tu yang boleh berlaku kebakaran. Menyediakan ruang penyimpanan gas perubatan sebagai stok pelbagai, tak boleh bercampur. Tiada penyelenggaraan saluran gas, tong dan tempat penyimpanan yang berkala dilakukan. Dan kaki tangan kurang pengetahuan berkenaan dengan sistem operasi gas perubatan. Contohnya, tindakan apabila berlaku kecemasan dan hazard SVSU yang tutup valve oksigen tu. Kalau berlaku kebakaran kena tutup benda tu. Kalau tak tutup benda tu, oksigen tu orang kata dia ada risiko lah pemangkit pengaktif kebakaran lagi besar. Okay, next. Dan seterusnya, reaksi kimia. Ini penting. Reaksi kimia ni kalau yang mana-mana dekat forensik ke, makmal ke, tu bahan-bahan kimia mudah terbakar. Dia kena ada pelan lah. Dia kena ada macam mana nak kawal tumpahan tu kalau berlaku. Penyimpanan dan penggunaan bahan kimia tidak mematuhi peraturan. Sepatutnya ada list atau sebagainya. Dan penggunaan bahan-bahan yang mudah terbakar. Ini kalau merkuri macam mana nak bertindak? Adakah perlu dibuang macam tu ke macam mana? Sebenarnya bahan kimia, Chemical Safety Data Sheet atau Chemical Health Risk Assessment, CSDS, CHRA, tidak disimpan dan dikemas kinikan dengan baik. Sehingga sekarang kita minta, unit OSH minta pun kami tak tahulah, tak ada list out benda tu. Gagal mengenal pasti bahan kimia yang mempunyai risiko terbakar di dalam simpanan sekiranya berlaku tumpahan dan tidak menggunakan PPE yang bersesuaian dengan bahan kimia untuk dikendalikan. Kalau untuk makluman anda, kalau bomba akan terlibat sama, let's say merkuri ke apa, atau tumpahan yang berlarutan yang bahaya, dia akan melibatkan ahli bomba yang kita panggil hazmat. Hazmat. Ahli bomba ni dia akan callkan semua tu, dia halangkan kita daripada masuk sehingga mereka akan masuk, mereka akan buat benda tu, mereka akan kendalikan dengan pakaian macam agak PPE yang khas lah untuk mengelakkan daripada tercium bau, toksik atau sebagainya. Tu yang penting, lepas tu dia akan seal tempat tu, tak benarkan siapa-siapa yang So then lagi satu, tolong jangan merokok di kawasan hospital. Faktor pengguna, of course, tidak mengikut prosedur operasi standard dan sikap sambil lewa, kurang kesedaran,
terhadap berkaitan penggunaan peralatan elektrik dan keselamatan kebakaran. Sini saya nak tegur ialah berkaitan dengan patient yang dekat PP1 tu. Apa? Head patient punya tu yang letak ada plug kat situ. Tolong pastikan jangan ada waris atau pesakit gunakan charger handphone kat situ. Sebab masa audit ISO didapati ramai, sepatutnya nurse ke atau siapa-siapa yang bertugas tu kena maklum tak boleh charger kat situ. Sebab dia punya bahan kat situ, wire apa semua macam pakai plywood atau plastik yang mudah ni lah. So faktor boleh jadi apa kilat bagi daga tubuh ni. Baik. Lain-lain, okey. Ni langkah-langkah keselamatan pengguna elektrik. Tolong pihak konsesi kita kena tengoklah pihak konsesi ni patuh pada SOP dia lah. Dia kena adakan electrical safety audit dan sebagainya dan melaksanakan pemeriksaan kefungsian sebagainya. Dan lepas tu dia ada circuit breaker dia betul dan jurutera konsesi sentiasa bekerjasama. Ada pertanyaan kat sini. Ikut 7P kan ada sediakan action card lagi kan? 7P ada soalan sini yang saya nak jawab 7P ni 7P ni kan perlu sediakan action card lain lagi ke? Yang sebenarnya anda tahu 7P tu adalah untuk ingatan kita lah, untuk kita punya prosedur. Kalau benda berlaku tu 7P yang memudahkan kita ingat. Terpulang kepada pihak anda sama ada nak buat, tapi kalau saya letak. Sebab 7P itulah yang paling anda tahu apa nak buat. Sebagai keyword anda. Terpulang. Kalau nak letak boleh, tak nak letak tak apa. Tapi pastikan anda ingat 7P. Kalau saya letak. Kata perlu sediakan action card lagi ke? Kita ada 7P tu. Action card tu tak perlulah. Cuma anda tampal di sebelah action card terus. Tampal lekat. Ataupun action card tu depan, belakang dia. Ataupun di belakang, kalau action card tu setiap belakang action card tu you tampal. Itu pun lagi bagus juga. Which one you rasa prefer, then you do. Pada saya letak kat setiap action card lah. Jadi siapa yang ternampak, siapa yang tu dia palingkan belakang terus jalan lah. Sebab daripada segi drill, yang dari pengalaman kita drill tu apa semua, kebanyakannya hampir yang tidak mengikut yang 7P ni. Setakat inilah saya kata. Kalau boleh, kalau kita ikut 7P tu, agak mudah lah sebab action card terlalu simple. Kan, benda tu dah ada, you just follow 7P 1, 2, 3. InsyaAllah akan membantu anda banyak. So then back head panel. Ni yang saya kata, back head panel ni tolong ambil maklum back head panel yang ada dekat ward. Tolong dilarang meletakkan barang makanan di atas back head panel, kepala katil utamanya. Tak boleh mengecas telefon bimbit tak boleh. Memanglah tak ada dalam kita punya arahan specific orders daripada mana-mana, sama ada KKM ataupun tu ada mengatakan tak boleh cas telefon. Tapi for your safety measure, safety precaution, sebelum jadi teruk, janganlah tak digalakkan. Memang tak boleh mengecas telefon bimbit. Menggunakan soket back head panel selain daripada kegunaan peralatan perubatan pesakit. Maksudnya yang ada soket dekat situ back panel tu yang dekat bawah kaki tu ada 4-5 tu guna salah satu tu macam syringe pump, emergency, alat emergency dan sebagainya. Tapi kalau selain daripada tu macam laptop ke apa tak dibenarkan sebab kapasitinya berbeza. Dan gunakan kabel sambungan ataupun essential plug di ruang kerja di ward hospital kecuali bagi pesakit kritikal tidak stabil dan memerlukan sokongan tambah peralatan pun. Ini maksudnya di ICU. ICU banyak guna essential plug sebab dia ada dia punya kapasiti yang dia setkan, saya rasa lah. Sebab dia dah dipersetujui dalam mesyuarat ini. Untuk ward lain, saya rasa kita kena kurangkan, jangan guna essential plug tu. Wire elektrik, sila pastikan PPM maintenance dibuat dan semua peralatan disediakan mengikut jadual yang baik. Pastikan tangan anda kering. Tolong ingatkan orang sinar-sinar jenis yang mencuci tu, kadang-kadang dia cuci dekat para panel ke, pastikan dia punya sarung tangan dia tu tak basah. Sebab saya tengok ada yang meletup gitu, macam mengecik macam tu. Palang dan soket dalam keadaan baik sebelum menggunakannya dan palang elektrik yang telah retak jangan digunakan. Begitu juga switch soket outlet SSO yang rosak yang belum dibaiki perlu dilabelkan rosak atau pangkah merah.
Sebab ada berlaku yang nak buat vacuum sedut air, dia pakai yang palang merah tu. Lepas tu dia sambar dekat tepi tu, boleh rosak 2-3 katil. So bila dia bagi kata dia okey. Lepas tu sebenarnya sebenar-benarnya dia boleh merupakan punca kebakaran berselang paling besar. Tolong jangan guna. Dah palang merah tu, pangkah merah, janganlah guna. Sebab data elektrik yang digunakan mempunyai level standard. Ini maknanya SIRIM ke, Industrial Research Institute of Malaysia SIRIM ke, level sosial tenaga ke, tu boleh lah. Palang penyesuai adapter soket 3 pin digunakan bagi palang 2 pin. Tolong Suis peralatan elektrik dimatikan dan palang elektrik dicabut sebelum meninggalkan pejabat. Ini biasa untuk orang-orang yang dalam pejabat-pejabat pengurusan lah. Juga pejabat-pejabat sistem kalau tak pakai, tolong pastikan disconnected, dismantled, cabut, tanggalkan keluar. Jangan biar terletak dekat situ. Sebab walaupun dah mati suis tu, plug tu masih kat dalam situ, dikatakan masih lagi menyalur elektrikal, saluran elektrikal tu masih hidup. Kecuali dia cabut plug tu. Setiap kerja naik taraf pembelian peralatan oleh jabatan dalam membuat permohonan kepada unit kawasan hospital bagi menyemak dan kemampuan pegawai elektrik bebas elektrikal. Dia ada DBE, HBE. Jadi anda semua tak tahulah yang untuk jurutera je lah. Alright, dilarang keras kaki tangan mengubah suai atau membaiki sendiri peralatan untuk peralatan elektrik. Ni yang essential tak boleh pakai, you all gompeng-gompeng, keluar-keluarkan, lepas tu pandai-pandai ganti. Tu sila hubungi Medivest untuk gantian tu. Menggantikan dawai fuse tu putus dengan dawai biasa, membaiki sendiri alat elektrik dan litar elektrik yang rosak. Mencucuk sebarang bahan ke dalam lubang soket. Ini kadang-kadang saya nampak dia cucuk gunakan gunting. So, macam-macam cara lah menggunakan peralatan yang rosak yang telah diubah suai pun tak boleh. Wayar peralatan elektrik ditindih dengan beban, tak boleh. Kalau ada wayar dekat situ, jangan tindih dengan benda yang berat. Bebaskan wayar tu supaya dia punya, orang kata, tak terhimpit dia punya dalam wayar halus tu. So berdekatan dengan elakkan wayar tersebut berdekatan dengan peralatan panas macam water earth tu ke apa, sila pastikan jangan tertindih dengan water earth tu yang panas, cair benda dalam tu. Terdedah dengan keadaan yang boleh menjejaskan atau membakar seperti haba wap dan tekanan, digigit tikus dan sebagainya. Dipatah atau dilipat boleh merosakkan wayar tersebut. Membiarkan palang tu dalam keadaan switch on sekiranya tidak digunakan, tak boleh Untuk extension cable, tolong ambil perhatian ni Jangan sambung palang elektrik atau plug terlalu banyak. Punca kuasa yang sama. Ni termasuk plug yang satu plug tapi boleh plug atas, boleh plug kiri, boleh plug depan, bawah dan kan. Tak digalakkan. Memang tak boleh. In fact, kalau plug satu, tu kita sarankan tu. Tapi kalau satu plug, you cocok sini, atas, bawah, kiri, tu beban terlalu banyak. Dan wayar penyambungan hanya untuk penyambungan sementara, bukan selepas digunakan. Tiada penyambungan kepada kabel penyambung. Sekiranya ada keperluan, utility pocket atau circuit general use hendaklah dimaklum kepada unit kawasan. Tanya, boleh ke tidak? Dan membuat pendapatan baru, penambahan tu kuasa SSO dan lain-lain dan mengiktar distribution board, DB, DBE dan sebagainya. Schematic drawing bagi setiap DB perlu dikemas. Pemantauan ruang papan AGH distribution board yang ada dekat tepi tu, yang lekat kat luar tu. Tidak melakukan sebarang pengubah suaian, tidak dibenarkan menyimpan sebarang peralatan letak atas tinggi atau sebagainya. Jangan simpan barang di laluan tangga dan bilik pam. Bilik DB sentiasa berkunci, tapi saya tengok ada setengah-tengah tempat dekat mana saya rasa. Letak tempat makanan atas dia tu ada DB box, siap terbuka lagi. Tak digalakkan. Bahaya Untuk peralatan elektrik boleh memanas, dia tak jauh dari benda bertunggang, tidak menggunakan peralatan rosak atau yang diubah suai. Elakkan penggunaan peralatan secara berterusan, kecuali peralatan perubatan jika perlu. Pastikan terdapat ruang yang mencukupi di antara peralatan elektrik dengan dinding supaya ada pengaliran udara di antara itu untuk mengelakkan kepanasan. Macam peti ais lah. Jangan santak terus ke dinding terus panas tu. Langkah keselamatan penggunaan gas perubatan. Ini penting.
injap dekat lokasi Area Vak Service Unit, AVSU, di setiap ward semua ada benda ni. Yang mana pakai wall outlet, oxygen outlet, outside outlet, dia. So, itu kita panggil AVSU. Kena faham. Jururawat dan penyelia ketua lokasi akan bertanggungjawab memastikan bekalan tersebut perlu segera ditutup jika terdapat berlakunya kebakaran. Tak kira lah kecil ke besar, tutup. Pemeriksaan berkala tidak dijalankan supaya untuk mengetahui sama ada elakkan daripada kebocoran gas itu berlaku atau tidak. Dibuka dengan menggunakan kuasa tangan, kunci tak alat sesuai. Jangan mengetuk atau mengompel alat yang tidak sesuai. Gunakan alat yang membuka tangki oksigen menggunakan kayu, bukan besi dengan besi. Sebab kalau ketuk besi, dia akan menyebabkan elektrostatik dan akhirnya menyebabkan terbakar. Dilarang menggunakan alatan besi untuk membuka kunci tangki oksigen. So, injap gas tidaklah dibuka dengan perlahan, silinder gas ditutup injapnya dan maklumkan segera jika terdengar desiran gas dalam outlet. Kita tengok. Kadang-kadang dekat dia punya panel tu dia ada bagi signal low oxygen, higher oxygen, kena tengok. Kita kena inform Medives. Tapi kita tak ambil peduli tapi sekarang bila dah ada ni baru saya tengok banyaklah yang ada komplain. So penyimpanan gas macam biasa saya tegur tadi, semua silinder gas berada di tempat yang rasa sejuk, jauh dari dandang dan segala punca tercabar, dan tidak dibenarkan kalau ada saki-baki beg gas oksigen dalam tu dibuka, dibiarkan sampai merata-rata kat depan. Relax je biar, tak boleh Kalau orang lalu-lalang bawa rokok menyala, habislah. Kawasan penyimpanan adalah aspek keselamatan dan tidak terdedah reaktif vandalism seperti pagar besi, dinding konkrit dan ruang penyimpanan yang luas standard. So, jauhkan silinder yang penuh dari disinari panas matahari yang terik. Dan sentiasa ditegakkan raknya dan dirantai pada dinding untuk mengelakkan dari mudah terbalik. Sesetengah stretcher direka bentuk dengan oksigen ni dibaringkan. Itu kegunaan oksigen tapi dah dibuka tu bolehlah sementara, bukan tetap sementara. Dah habis hantar patient, kena dirikan semula, angkat keluar daripada katil, jangan biar tinggal kat situ. Silinder gas tidak selasi, tidaklah disimpan berasingan. Okey, pipe gas memastikan perjalanan, jangan melakukan hilang. Ini tindakan semasa berlaku kebakaran. Of course macam biasa, cuba padamkan api, aktifkan tindakan, buat pengumuman, tipu bomba ni saya ulang sebab ni polisi yang kita buat lah. Okey, saya rasa setakat itu ini rujukan yang kita ambil untuk kita developkan polisi tu. Itu saja yang saya bentang kepada petang ini CME Keselamatan Kebakaran. Alright, CME Fire Safety, sila anda scankan dalam QR code masing-masing. Scankan dan daftar. Assalamualaikum. Dr. Asnul boleh bertanya ke? Ya. Ya, Tuan Haji boleh bertanya ke Tuan Haji? Sekejap ya. Sekejap juga. Okey, apa soalannya tu? Okey, macam ni. Ada beberapa soalan. Pertama tentang traffic audit. Saya berasa kita perlu ada satu audit terhadap traffic di laluan masuk di kawasan hospital. Maksudnya kita kena boleh buat macam kita punya apa tu? Macam kita audit ataupun kita panggil macam yang kita buat apa tu? Ad hoc drill. Okey, drill sama ada berapa lama pengungsian kenderaan-kenderaan di laluan-laluan kecemasan. Termasuklah kawasan pagar-pagar di tempat-tempat yang tentunya boleh dibuka supaya kita boleh ada time frame yang mana bila ada satu drill yang kata ada kebakaran yang perlu laluan kenderaan bomba yang besar tu, maknanya dalam tempoh tertentu kita boleh lakukan pengungsian kenderaan-kenderaan tersebut. Itu pandangan pertama lah. Yang kedua adalah tentang master plan, kedudukan pilih bomba dan juga fire extinguisher di seluruh premis hospital supaya pihak-pihak ERT tadi pada tempat-tempat tertentu, sebab ada ERT membantu pihak ERT di kawasan lain. Jadi ERT di tempat lain mungkin mereka tak tahu di mana kedudukan pilih bomba dan fire extinguisher.
Jadi bila ada master plan, sekurang-kurangnya audit berkala boleh dilakukan memastikan bahawa keadaan pilih bomba di kedudukan yang telah ditetapkan dan fire extinguisher mencukupi di lokasi yang berkaitan. Senang nak tengok daripada situ lah Jadi maksudnya di bahagian bilik gerakan ataupun di bahagian tuan di sana yang betul. Ali dah tahu dekat sini ada ada beberapa pilih bomba, boleh direct kepada bomba tu menyatakan bahawa pegawai bomba tu, okey kita ada 2 pilih bomba di kawasan sini, kita ada fire extinguisher 5 di kawasan sini. Jadi maknanya irati di kawasan situ memang mereka dah perlu tahulah yang memang di sana ada jumlah yang mencukupi. Kemudian perkara yang ketiga adalah berkaitan dengan pengungsian pesakit yang ventilated yang melibatkan lokasi pesakit di tingkat yang tinggi. Jadi kalau ada satu kawasan yang dah trap, ada cara lain yang boleh dijalankan pengungsian lah selain daripada tadi bedsheet sebagainya. Sebab ni ventilated. Jadi ada cara tertentu tak special untuk ni kes melibatkan ICU, CCU sebagainya. Kemudian sekiranya kes-kes yang macam kes yang kita lalui di ICU terbakar yang beberapa orang telah meninggal dunia tu, boleh mohon tanya kepada pihak bomba, adakah selepas kebakaran telah dikeluarkan dan terdapat mayat di dalam tempat tersebut, di dalam ward tersebut, adakah boleh bomba keluarkan mayat tersebut? Kerana setelah bomba telah keluarkan api tersebut, pada pandangan saya jenazah tu di bawah jenazah dan juga lokasi tersebut di bawah teritori bomba forensik dan juga polis forensik. Jadi maknanya dia tak boleh usik lagi jenazah tu. Apa yang saya faham lah, sebab tu dah jadi bawah crime scene investigation. Sebab pengalaman yang lepas tu jenazah tu dikeluarkan semua. Tetapi bila saya nak reconstruct balik kejadian tu untuk Suruhanjaya Siasatan Diraja, jadi dia susah untuk kita conclude dia punya conclusion sebab fire sebab ventilator, lepas tu dia punya apa tu yang oksigen port tu semua tu kan dia dah tutup semua kan. Jadi saya tak boleh nak relate in terms of dia punya causation of death. Itu yang problem lah. Cuba just tanya adakah memang prosedur bomba, kalau mayat tu ada di situ, dia boleh keluarkan ataupun dia akan tunggu dapat green light daripada bomba forensik ataupun PDRM forensik sampai dia jenazah boleh keluar. Sebab mereka perlu ambil gambar sebagainya lah. Itu Kemudian mungkin terakhir lah mungkin insyaAllah, dia berkenaan dengan di mortuary. Kalau ada kebakaran di mortuary, jenazah dalam body freezer tu perlu lakukan pengungsian tak? Macam tu. Terima kasih. Assalamualaikum. Belum lah. Tapi kita akan bangkitkan lah. Kita akan bincangkan semula lah. Kat mortuary forensik. Kita ambil maklum lah. Terima kasih. Ya, sama. Nak menjawab. Pengungsian pesakit yang maksudnya adalah antenatal yang terutamanya di tingkat atas. Kita akan review balik lah. Dan begitu juga dengan master plan tu sebenarnya. Yang master plan untuk fire extinguisher dengan pilih bomba tu kita ada. Tapi kita akan allocatekan seperti cadangan tadilah dekat bilik gerakan supaya kita tahu kedudukan tu di mana. Kes-kes ICU yang ni akan saya utarakan kepada pihak pengurusan hospital lah untuk tindakan review balik lagi. Dan bacuri. Itulah. Terima kasih di atas cadangan tu lah. Pertanyaan tu. Dekat chat box ada soalan daripada Aisyah Naziruddin. Dia kata, apakah punca kebakaran yang berlaku di HSAIB melibatkan ICU Selatan tu pada 2016? Yang ini saya tak boleh nak maklumkan lah. Tapi apa yang pasti bagi koridor ini macam kata orang sulit lah. Baik, sehingga sekarang untuk siapa ni? Aisyah. Aisyah Nazir. Aisyah, yang kita tahu macam mana sekalipun daripada pihak atasan kata kita kena melaksanakan pencegahan kebakaran itulah.
Sebab tu polis ini diwujudkan. Untuk nak tahu apa sebab punca tu, saya rasa kami pun tak boleh nak declare sebab yang tahu hanya pengarah lah. Untuk kami, dia lebih kepada pencegahan kebakaran. Harap faham di situlah ya. Sebab kes ni masih lagi dalam pembicaraan lagi. Jadi kita tak boleh nak keluarkan apa-apa statement lah ya. Ya. Ada Ada lagi apa soalan? ada lain-lain soalan lagi? Bagus juga dia punya soalan ni. Dua master plan, kes-kes ilmu forensik. Projek satu lagi mungkin insyaAllah. Ha, Berkenaan dengan head count. Head Kita head count. So bila ada kebakaran, kebanyakan staff akan lari ke satu lokasi pengumpulan staff untuk head count. Jadi bila semua dah lari, jadi tinggal patient. Jadi yang nak selamatkan tu ERT sahaja ke ataupun staff-staff yang patut pergi ke tempat perkumpulan tu ke, ataupun dia boleh bantu tim ERT untuk pengungsian pesakit. Dan kalau berlaku begitu, maknanya head count tu pula siapa yang nak kena buat dan bila sesuai untuk dibuat. Terima kasih. Head count tu bila nak keluar tu ada penyelia dengan sister akan bawa keluar data buku daftar pesakit. Kan? So dia keluar, dia akan head count kat situ, dikira kat situ dengan staff dia saja. Ya. Jadi siapa yang akan membantu tu? Kalau pihak ERT tak sampai lagi kita. Kalau ERT tak sampai, that's why ada kejuruteraan ada, FSO ada. Saya biasa gitulah. Sebab kalau ikut yang PPP1, FSO akan bantu dan juga jurutera akan bantu. FSO pun boleh bantu. Macam saya dekat situ, saya akan ambil lah dia punya. Sebab ERT lambat sampai rasanya ke dalam minit dia. Rasanya macam tu lah doktor. Kalau kata ERT tak sampai lagi, FSO yang ada kat situ akan ambil peranan tu lah untuk merekodkan sakit berapa jumlah orang yang ada yang dikumpulkan kat situ. Kemudian kita ada satu papan yang kita akan tulis berapa mangsa, berapa yang kita dah keluarkan lah. Dan semua-semua tu akan dilihat oleh pengarah yang akan isytiharkan tu sama ada macam mana lah. So far kita ambil tindakan macam tu lah. Bila ERT ada, ERT yang last tu yang akan keluar, dia akan beritahu ada terperangkap ke tidak ke tu yang kita tahu. And then the next, bila bomba dah masuk, dan bomba pun akan total up semua yang ada dekat situ. Minta maaf, satu lagi. Sorry. Boleh ke satu lagi? Minta maaf. Dalam tadi saya nyatakan tentang traffic audit. Ini berkait juga dengan palang metro. Jadi maknanya palang metro. Palang metro. Jadi kita ada beberapa banyak palang untuk masuk ke kawasan premis hospital. Jadi bomba nak masuk, satu macam mana. Yang kedua, peranan KP lah. Bagaimana pada ketika itu in terms of orang awam dan juga pengurusan traffic. Terima kasih. Kalau masalah juga sebab palang bukan ada satu, banyak. Nanti saya kena bincang balik dengan pengurusan lah. Sebab ni kita kena update. Kalau nak ikutkan, bila berlaku je kes kecemasan emergency, palang tu akan terbuka semua. Tapi tak akan dia akan menyebabkan kesesakan yang lain pula sebut nak keluar. So tu terlibat dengan peranan polis bantuan yang ada dekat situ lah. Jadi Dr. Azno, saya akan maklumkan kepada pengurusan lah. Kita akan buat macam ada contingency plan lah. Kita ambil maklum beberapa perkara ni. Ada lagi yang cadangan atau soalan lain? Bila ambil cabat.
Okey. Minta maaf satu lagi Haji. Minta maaf, sorry lah saya Boleh, tanya boleh. saja. Apa? Saya menggambarkan seolah macam kalau kami sedang postmortem, okeylah fine. Tetapi kalau yang tengah bedah di kawasan-kawasan di bilik bedah, okey, dan mereka masih open Open, okey. pembedahan, sama ada bahagian kepala neuro ke, abdomen ke, chest ke apa sebagainya kan. Jadi apakah tindakan yang mereka, yelah saya bercakap ni on behalf rakan-rakan juga kot kan. Apakah tindakan Yang mereka, adakah mereka perlu off ataupun mereka perlu macam mana untuk macam ni, pembersihan ni. Terima kasih. Azno, macam ni, kalau nak ikutkan, kita buat polisi kebakaran ni kan, dan kita dah maklum kepada setiap ketua jabatan, mereka ada contingency plan masing-masing. So maknanya mereka je yang tahu apa yang nak buat, sama ada dia nak pindahkan ke, dia stop ke atau macam mana lah. Yang itu bergantung kepada ketua jabatan yang masing-masing dia nak ambil contingency yang macam mana. Kita cuma melaporkan atau memaklumkan bahawa ada berlaku kebakaran. The rest side is ketua jabatan tu sendiri untuk tindakan dia orang contingency plan. Sama ada dia nak stop ke apa tu, mereka punya tindakan lah. Sama macam bencana luaran lah. Bencana luaran pun ada contingency plan masing-masing. Sebab kalau kami nak tentukan, mustahil rasanya ketua jabatan je yang tahu. Ada lagi? Okey, satu lagi. Satu last. Daripada saya lah insyaAllah. Boleh je. Banyak tak apa. Minta maaf. Dulu rasanya kami perlu bincang lah dengan rakan-rakan kami di forensik ni, sebab maklumat kebakaran tu sebab kami kat ujung kan. Jadi kami tak dapat maklumat ya. tu. Dan kalau mereka belas pun melalui phone, itu pun kalau mereka tengok phone. Is it possible kalau ada perkara-perkara yang memerlukan bercanda in terms of sound coding. Contoh dia macam setengah tempat dia gunakan siren macam siren askar. Siren tertentu yang menyebabkan daripada hujung pintu masuk di ED tu, di lobby, boleh dengar sampai ke forensik. Contoh, dia ada color coding, bukan color coding, dia sound coding tertentu. Contoh dia kalau kita coding 3 kali berturut-turut panjang, for example, kita tahu ada kebakaran di mana. Jadi kita akan find out, tengok dalam SMS kita ada blast. Oh, ada kebakaran, red alert ke apa ke, macam tu lah lebih kurang. Kalau dia kata ada satu panjang saja, mungkin kata kita ada bencana luaran yang melibatkan apa ke, macam tu lah lebih kurang. Jadi maknanya tim yang jauh yang tidak kecapaian dari segi mungkin maklumat-maklumat. Jadi semua orang boleh alert tentang tahu sound ni ada tanda tertentu yang kita boleh inilah makluman tu disampaikan kepada rakan-rakan yang lain. Tu saja. Minta maaf saya senilah akhir soalan saya insya-Allah. Terima kasih. Pendapat yang bagus juga, selain bergantung pada SMS 11, ketika bila orang nak baca kan. Kalau ada siren tu, kalau orang kata dia panjang tu, that means something wrong kat situ, boleh alert somebody lah. Ini pun kita akan syurkan dalam pengurusan nantilah. Terima kasih Dr. Aznul banyak bagi pandangan yang saya rasa untuk menambah baik dalam polisi ni. Kalau kiranya tak ada ni last daripada Dr. Aznul, saya akan ambil poin-poin daripada yang diutarakan ni untuk dibincangkan semula dalam polisi pelan kebakaran. Jadi setakat ini sajalah saya rasa. Jika ada soalan lain lagi. Ada lagi soalan lain ke? Dalam chat tak ada. So kalau macam tu kita tamatkan di sini ya. SAMA ni saya mengucapkan terima kasih. Ada yang mengangkat tangan nak ni ke? Nak bercakap ke? Ada yang raise hand? Ada yang nak bercakap ke? Tak ada. So banyak yang dah left out. Okay, kalau tak ada, kita berakhir ke SAMA pada sekarang. Saya ucapkan terima kasih pada sesiapa semua yang hadir dan mendengar dan memberi pendapat yang terasa bagus. Pertama Dr. Aznul lah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. So, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.